Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Khabar semua, selamat berpuasa. Kita alhamdulillah selamat datang ke Bengkel Dakwah. Ini adalah siri yang ke-6 atau ke-7 tak silap saya. So kita telah bermula siri Bengkel Dakwah ini oleh Brother Fadli. Daripada siri 1 sehinggalah kita telah jelaskan apa itu dakwah, kenapa kita perlu berdakwah, apakah ciri-ciri yang perlu kita ada untuk dakwah. So dakwah itulah satu seruan, kita nak recap balik, saya nak ingatkan balik tuan-tuan yang menonton, tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, saudari-saudara. Dakwah ni adalah satu, kita menjemput dan kita menyeru manusia untuk mengajak mereka kepada Islam, untuk menyembah pada Allah, untuk menjalinkan hubungan kepada Sang Pencipta. Jadi kita telah cover banyak topik. Alhamdulillah. Sebelum tu, sila share dan apa-apa soalan daripada sesi-sesi yang sebelum ni ataupun pada sesi yang hari ini pun, atau apa-apa saja soalan yang secara umum yang mana berkaitan dengan Bengkel Dakwah ini, sila tinggalkan di ruang komen dan juga sila share. So harap tuan-tuan boleh share kepada sahabat-sahabat, kepada kawan-kawan, share dan like siaran ni. Semoga orang lain pun dapat manfaat daripada apa yang kita cuba kongsikan. Jadi Bengkel Dakwah ni sangat-sangat bermakna lah bagi saya, sangat-sangat penting sebab dalam tema kita hari ni kita sedang berada dalam bulan Ramadan, bulan mulia, dan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran sebenarnya. So bukannya bulan puasa, walaupun ramai orang sinonim bulan Ramadan ni dengan bulan puasa, tapi sebenarnya kita sepatutnya membawa naratif bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan Quran, bulan Al-Quran, dan antara mesej utama ataupun cerita-cerita utama dalam Al-Quran ialah perjalanan semua nabi-nabi, Rasulullah, rasul-rasul Allah, utusan-utusan nabi, utusan-utusan Allah yang berdakwah kepada kaum mereka. So antara tema besar Al-Quran ialah sebenarnya berkait rapat dengan topik kita, iaitu dakwah. So mengajak manusia kepada Allah. Bahkan uh, bahkan ada seorang syekh yang saya tak ingat namanya, saya pernah mendengar satu perkongsian, kita tidak betul-betul boleh memahami makna Al-Quran selagi mana kita tidak terlibat dengan dakwah. Sebab itu cerita-cerita dalam Quran kebanyakan sirah nabi-nabi, sirah anbiya, kisah Rasulullah, kisah Nabi Yusuf berdakwah kepada keluarga dia, berdakwah kepada Raja Mesir, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Isa. Semuanya kisah-kisah, even surah yang kita sangat sinonim dalam masyarakat Nusantara Melayu, ialah surah Yasin, fa'azzazna bi thalithin, menceritakan bagaimana dua orang rasul dihantar ke dalam satu bandar ataupun satu kampung. Maka ada seorang lelaki datang daripada hujung kampung, dan Allah kata dalam surah itu ialah fa'azzazna bi thalithin. Daripada dua rasul, Allah kuatkan mereka, Allah hantar lagi 3. So ada 3 rasul dalam satu kampung. So ini semua kisah-kisah Al-Quran yang jelas menunjukkan kepada kita ibrah supaya kita juga harus menyambung legasi, iaitu legasi Rasulullah, legasi para rasul, legasi para anbiya dengan meneruskan kerja-kerja dakwah ini. Jadi alhamdulillah. So itu sedikit recap. Harap semua yang mana terlepas boleh kembali kepada page ni atau page kita ni, boleh tengok balik. Bagi yang terlepas, boleh pergi balik siri-siri yang sebelum ni, daripada siri 1 sehinggalah siri yang sekarang ni. Jadi semalam Brother Fadli, Saudara Fadli Burhan telah berkongsikan mengenai fitrah manusia. Jadi pada awalnya kita memberitahu bahawa dakwah ni sebenarnya kita ingin membangkitkan fitrah dalaman manusia. Maksudnya dalam hadis yang dikongsikan semalam, kullu maulidin yulad 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawai. So maka ibu bapanya lah yang
menjadikan Majusani yang Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi ataupun Majusi ataupun Kristian, Nasrani, Kristian ataupun Majusi, penyembah api dalam hadis tu. Jadi setiap manusia ni sebenarnya ialah lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya diorang ada dalam hati kita, kita percaya setiap manusia, setiap bayi tu atau setiap insan tu mempunyai naluri, mempunyai naluri fitrah yang semula jadi ingin percaya kepada kuasa yang lebih tinggi. Kuasa yang lebih tinggi daripada diri kita, iaitu percaya kepada i.e. Tuhan lah yang kita ingin bicarakan. Jadi apa yang kita cuba buat apabila kita berdakwah ataupun kita berkongsi Islam atau menjemput manusia kepada Islam, menjemput manusia kepada mengenal kepada Sang Pencipta, ialah kita ingin membersihkan awan-awan hitam ataupun membersihkan debu-debu yang menyelubungi fitrah tu. So apa yang kita sebenarnya buat ialah bukan kita nak memberi pengetahuan baru kepada mereka, bukanlah kita nak menghancurkan apa yang mereka ada dalam minda mereka, tapi sebenarnya kita cuma nak membersihkan ataupun mengangkat balik kain yang menyelubungi fitrah tu. So kita kata dalam bahasa Inggeris uncloud the fitrah. So, kita nak uncloud. So cloud tu apa? Cloud tu ialah awan. Jadi semalam juga kita dah berkongsikan bahawa ada beberapa pendekatan atau beberapa kunci untuk kita memanggil atau menyeru manusia kepada Allah. Dan hari ini kita ingin ada beberapa kunci untuk kita orang kata unlock fitrah tu. Untuk kita ada beberapa kunci penting yang atau pendekatan yang kita boleh gunakan untuk kita membersihkan debu-debu yang menyelubungi fitrah manusia itu sendiri. So hari ini saya akan berkongsikan salah satu pendekatan ataupun metodologi yang saya rasa sangat-sangat berguna, sangat-sangat praktikal dan sangat berguna terutamanya bagi orang biasa macam kita. So kita tidak perlu, bila kita dakwah, kita tak perlu menjadi seorang ulama, kita tidak perlu menguasai kitab-kitab agama lain, kita tidak perlu menguasai, mungkin kita tidak perlulah mengkaji agama Hindu secara mendalam, mengkaji kitab Veda, kitab-kitab yang kitab Bible, kitab New Testament, Old Testament, kitab Taurat, kitab semua agama-agama ataupun kitab-kitab agama Buddha. So kita semuanya, bila kita menyampaikan Islam, kita menyampaikan Islam itu sendiri. Seperti mana Rasulullah SAW, bila dia datang dengan Al-Quran, dengan hujah-hujah yang datang daripada Allah itu sendiri. So dia terus datang. Walaupun pada mesej itu disampaikan, telah ada izm-izm ataupun agama-agama lain yang telah datang sebelum ni. Tapi Rasulullah datang, bila kita berdakwah, kita memulakan dengan hujah-hujah yang sangat-sangat mudah. Di mana setinggi-tinggi pendidikan orang ataupun setinggi-tinggi minda pun boleh faham, dan sesimpel-simpel ataupun semudah-mudah ataupun serendah-rendah tahap pendidikan pun boleh faham juga. Jadi orang profesor ataupun saintis pun boleh faham apa yang cuba disampaikan, apa mesej Islam tu. Dan orang-orang yang seperti petani ataupun penyapu jalanan, orang-orang yang tidaklah mempunyai pemikiran yang kompleks juga boleh faham. Kanak-kanak pun boleh faham. So orang dewasa boleh faham. Jadi pendekatan apa yang saya tengah cakapkan ni, ialah ini adalah hujah rasional. So ada banyak pendekatan. Jadi pendekatan yang saya akan kongsikan hari ini, nama dia ialah pendekatan ataupun metodologi Goret. Sebelum saya pergi pada Goret tu sendiri, tajuk kita pada hari ini. So semalam juga kita ada kongsikan, bila kita sebut pasal dakwah, kita ada dakwah aktif dan dakwah pasif. So saya nak ulangkan balik poin yang semalam, iaitu dakwah aktif ni maksudnya kita sendiri yang pergi ke jiran kita, pergi kepada kawan kita atau pergi kepada orang asing yang kita tak kenal. Mungkin kita naik bas, kita naik kereta api, kita naik kapal terbang, ada orang dekat tepi kita dan dia bukan beragama Islam, dan kita nak menyampaikan, kita nak cuba mulakan perbualan mengenai apa tujuan hidup, siapa itu Tuhan, apa itu Islam. Kita nak berdakwah kepada dia. So kita yang mulakan. So kita mungkin contohnya apa yang berlaku, okay, hi,
How are you today? Where are you from? Apa kamu datang daripada mana ni? Nak pergi mana ni? Apa khabar? Macam mana? Baru balik daripada berjalan ke? Baru balik daripada melancong ke? Nak balik kampung ke? So, itu antara benda-benda yang kita gunakan untuk kita mulakan perbualan. So, bila kata aktif, kita terus uh, tanyakan soalan-soalan yang, ataupun kita terus tanya, uh, awak tahu pasal Islam tak? So, itu antara soalan yang sangat direct. Ataupun kita boleh juga cakap, itulah kita perkenalkan diri selepas kita dah break the ice, kita dah kenal, kita dah cakap, okay, saya daripada sini, saya pun nak pergi berjalan, oh saya pun datang daripada situ juga tadi, macam mana. So lepas kita dah sampai satu satu peringkat yang kita dah boleh mulakan perbualan tu, yang kita nak beritahu tu, sebab kita bukan datang, kita ada masa yang sangat terhad, dan kita pula tak ada masa untuk orang kata menyembang, pergi sembrono, pergi sampai melalut-lalut sampai ke laut lah perbincangan tu. So kita bila kita nak berdakwah, kita ada benda yang kita nak sampaikan yang secara jelas, straight to the point, on point, bukan kata kita nak terus berbual kosong. So beza berbual kosong dengan, bukan kata kita nak saja nak buat kawan je. Kita ada tujuan yang jelas apa yang kita nak sampaikan, iaitu kita nak hubungkan manusia ni, orang ni kepada Tuhan. So aktif dakwah tu ialah kita tanya terus. Tanya je. Tak payah nak beat around the bush ataupun kita tak payah nak melalut. Kita terus bercakap frank, sebenarnya saya Muslim. Mungkin soalan ni mungkin tertiba, tapi saya ingin nak tanya awak, apa pandangan awak tentang tujuan hidup manusia? So itu antara jenis aktif dakwah. Pasif dakwah ialah orang tu datang kepada kita dan dia bertanya soalan. Contoh, Islam tu apa? Contoh, Syafiq, saya nak tanya, nama saya Syafiq. Saya nak tanya, apa kenapa Islam Muslim ni dia solat 5 kali sehari ya? Kenapa tu perempuan ni kena pakai tudung, tak panas ke? So ini antara pasif. So aktif, pasif. Jadi apa-apa soalan pun, apabila kita masuk dalam perbincangan tu, kalau kita tak ada persediaan ataupun kita hanya semata-mata menjawab soalan, dia akan datang lagi soalan lain, datang lagi soalan lain, ataupun dia terus okey, terima kasih. Jadi kita tak dapat sampaikan apa yang mesej yang kita nak sampaikan. Jadi itulah datangnya metodologi GoRap. So GORAP, GoRap. GoRap. So ini adalah singkatan daripada bahasa Inggeris sebenarnya. So GoRap ini adalah satu approach yang mana dia memberi kita satu rangka untuk memastikan perbualan kita tu, perbincangan kita tu berada dalam lingkungan yang terkawal. So kita tidak ada tertiba daripada kejap cerita pasal hijab, kejap cerita pasal hukum jenayah dalam Islam, kejap cerita pasal haji, kejap. So dia terlalu besar sebab subjek tu terlalu banyak. Tapi bila apa yang kita nak cuba buat dengan kerangka GoRap tu, dia melatih kita untuk memastikan perbualan tu kita boleh kontrol, kita boleh mengawal perbualan tu dengan cara kita berjaya memberi tahu maklumat yang dia perlu tahu mengenai Islam. Sebab apa jua soalan yang datang dengan dia datang dengan macam-macam persepsi tentang Islam. Contohnya, saya bagi contoh. Dia datang, kenapa kita kena pakai tudung? So kita boleh bagi tahu lah tudung ni sebenarnya manfaat dia macam ni, hikmah dia adalah antaranya, mungkin kita akan cakap menggunakan logik akal, mungkin kita ada jumpa soalan-soalan jawapan-jawapan dalam internet. Okey, mungkin tudung ni sebenarnya melindungi daripada gangguan lelaki, sebenarnya tudung ini adalah maruah, tudung ini adalah identiti. So banyak jawapan daripada Quran, jawapan daripada hadis, jawapan daripada logik ataupun hikmah-hikmah yang orang muslimah sendiri kongsikan. Tapi semua jawapan-jawapan ni adalah bukan main point. Apa yang soalan yang dia sepatutnya tanya dan soalan yang kita nak dia tanya ataupun kita nak arahkan perbincangan tu kepada ialah, siapakah Tuhan? Adakah Tuhan tu wujud? Siapakah Tuhan? Adakah Quran tu daripada Tuhan? Adakah Nabi tu adalah pesuruh utusan daripada Allah? Jika Tuhan tu wujud, jika wahyu tu wujud, Quran tu benar, Nabi tu benar, semua soalan-soalan yang datang tu semuanya menjadi automatik, dia menjadi terjawab.
Faham tak? Sebab contohnya, kenapa kita makan babi? Jawapan yang sebenarnya ialah, walaupun kita boleh bagi jawapan macam-macam, tapi jawapan yang sebenarnya ialah kita mentaati perintah daripada Allah. Jadi macam mana kita tahu daripada Allah? Daripada Quran. Macam mana kita tahu daripada Quran tu daripada Tuhan tu, kita kena buktikan lah. Maksudnya yang pentingnya bukannya soalan tu ataupun jawapan tu, tapi yang pentingnya daripada mana datangnya sumber tu. So, kalau sumber tu benar, betul daripada Tuhan, Tuhan tu benar, maka segala Tuhan, apa benda yang Tuhan suruh sebenarnya automatik menjadi benar. So apa yang kita cuba capai daripada Gorab ni ialah untuk menukar kacamata dia kepada kacamata Islam. So sebelum kita menjawab soalan-soalan yang dia datang tu, okey, contohnya tadi soalan tentang hijab. Okey, apa yang kita boleh buat ialah sebelum saya jawab soalan tu, soalan sangat bagus. Terima kasih kerana tanya saya soalan tentang Islam. Tapi sebelum saya jelaskan ataupun untuk betul-betul faham tentang jawapan tu, saya kena beritahu tentang asas-asas Islam dulu. Barulah awak boleh betul-betul faham. Adakah awak mempunyai masa untuk saya terangkan beberapa minit ataupun beberapa ketika untuk saya terangkan, dan kemudian saya akan jawab soalan tu. Bukan kata kita nak berdalih daripada soalan tu, atau bukan kita nak meremehkan apa-apa jua soalan tentang Islam. Kita tetap akan cuba menjawabnya, ataupun kita cuba jawab, cuma kita nak membawa dia kepada persoalan yang lebih penting. Okey. So saya sekarang ni, sampai sekarang saya belum lagi pergi lagi pada Gorab. Okey, itu saya akan secara ringkas sebab masa pun tidak mengizinkan. So Gorab ialah G-O-R-A-P. So God existence, kewujudan Tuhan. O tu pula oneness of God, God oneness, one, satu. Maksudnya keesaan Tuhan, kesatuan ataupun keesaan Tuhan. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa. And then R itu adalah revelation. Revelation ni wahyu. Wahyu daripada langit lah. Lepas tu A tu N, dan P tu adalah prophethood. So G-O-R, A tu adalah N je, dan. So mungkin tak penting. G-O-R-P ni, Gorab. So sangat mudah nak, boleh hafal sekarang, Gorab. So ini adalah rangka yang kita susun dalam perbincangan tu. Kita nak bawa daripada satu poin ke satu poin. So mula-mula sekali kita nak ceritakan ialah tentang G, Gorab. G tu ialah God. Kita nak ceritakan kewujudan Tuhan. So macam mana kita nak bagi buktikan secara rasional. So sekarang ni Gorab ni adalah satu hujah rasional, pendekatan rasional. So kita ada banyak-banyak pendekatan untuk dakwah. So dalam Gorab ni, dalam sesi Gorab ni, ini adalah cara untuk kita bentangkan hujah dari segi rasional, supaya tak kisah siapa-siapa pun, kalau kamu berakal yang sihat, orang yang normal, bukanlah orang yang tidak normal ni, maksudnya ultra skeptik ke, yang kata betul ke kita ni wujud? Adakah daun itu hijau? Itu hijau, adakah kita ni sebenarnya matrix, atau kita ni sebenarnya wujud ke tak wujud? Jadi itu mungkin yang ultra skeptik, mungkin tak beritahu. Tapi kalau orang tu normal, orang tu kawan-kawan kita yang kedai jual, yang toke komputer, yang kerja kat cyber cafe, classmate kita kat universiti, orang yang normal, jual beli yang ada deria yang normal, pemikiran yang normal, insya-Allah pendekatan Gorab ni akan insya-Allah akan memberi satu jawapan ataupun hujah yang sangat mantap untuk orang menerima menerima kewujudan Tuhan ataupun kes Islam itu sendiri. So macam mana kita nak buktikan? So yang paling mudah sekali sebenarnya, benda ni mungkin tuan-tuan dan ataupun saudara-saudari dah tahu dah pun. Sama sekali G. So dalam perbualan tu kita pergi kepada Tuhan. Macam mana kita nak buktikan secara rasional? Sebab bila kita kata bukti, dia ada bukti empirical, bukti yang maksudnya kita boleh tunjuk. Contohnya macam mana kita nak tahu oksigen tu wujud kan. Oksigen tu kita boleh measure dia, kita bubur dalam flask, kita boleh uji dia. Ada cara-cara untuk kita menguji kewujudan oksigen secara empirical, maksudnya secara deria. Kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh sentuh, kita boleh menggunakan 5 senses, 5 deria kita ni untuk. Tetapi kalau untuk kewujudan Tuhan, dia lebih mudah lagi daripada tu sebenarnya. Dan hujah tu lebih terang, iaitu hujah rasional akal.
Maksudnya wajib untuk Tuhan itu wujud. Contohnya kita boleh mulakan dengan satu benda yang simple. Sangat-sangat simple. Telefon. Kalau tuan-tuan sedang menonton melalui laptop ataupun telefon. So kita boleh cakap kepada orang tu, telefon ni, kalau lah bayangkan kita ni pergi merantau dekat padang pasir. Dan kita jumpa dekat tengah-tengah padang pasir tu ada iPhone ataupun Android ataupun Samsung Galaxy S20, 30. Saya tak tahulah model yang terbaru. Dekat tengah-tengah tu ada satu telefon. Adakah kita boleh tanya kat dia, so adakah kamu rasa telefon tu datang secara automatik, adalah proses bertahun-tahun, 10,000, mungkin telefon tu setelah 10,000 tahun, padang pasir, ada angin, ada pasir, ada plastik, ada petroleum daripada dekat bawah dasar tu, dia bercampur, bercantum, random movement, dan dia telah mencipta telefon tu secara sendirinya. So kita boleh tanya dia. So kebanyakan orang cakap, of course lah not. Tak mungkin. Mesti ada orang yang mencipta phone tu. Sebab phone tu ada tujuan. Ada yang tujuan yang khusus. Ada tujuan dia untuk apa? Untuk menelefon. Ada tujuan dia untuk bermesej. Dia ada kamera. Dia ada fungsi-fungsi yang tetap, yang khusus. Maksudnya ada orang yang menciptanya. Ada pencipta. Ataupun yang lebih mudah lagi adalah kalau kita ada hanger ni. Saya ada hanger ni. So hanger ni tuan, kita tanya dia, hanger ni awak rasa adakah hanger ni datang daripada ketiadaan? Ataupun ada yang mereka, ada yang mendesign, ada yang pencipta hanger ni? Sebab hanger ni ada tujuan dia. Kenapa dia bentuk macam ni? Kenapa dia ada kat tengah macam ni? Kenapa dia ada hook dekat tepi ni? Kenapa ada cangkuk kat sini? Kenapa? So orang yang logik akalnya mesti tak ada siapa-siapa lagi lah setakat yang pengalaman saya yang akan jawab soalan memang macam tu. Tiba-tiba tak ada, dah 10 ribu tahun daripada kosong, daripada ketiadaan, maka tiba-tiba pop out, terciptalah hanger ni. Jadi orang yang berfikiran waras mestilah akan sampai ke kesimpulan bahawasanya ada pencipta dia, ada designer dia, ada engineer dia yang ada tujuan dia. So itulah yang kita cuba sampaikan dalam Al-Quran surah yang ke-52, surah Tu ayat 35-36. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yu'minun. Adakah mereka tercipta dengan tiada yang menciptanya? Atau adakah mereka sendiri mencipta diri mereka sendiri? Ataupun mereka lah yang mencipta langit dan bumi? Bahkan mereka tidak yakin. So kalau benda yang simple seperti telefon, benda yang simple seperti yang ni je, ataupun kita boleh pakai gelas ke, kita boleh pakai cawan ke, kita boleh pakai kita boleh pakai sudu pun, pasti orang tu tak boleh cakap okey, mestilah ada pencipta. Dan bagaimana pula dengan alam yang terbentang dekat luar? So siapa yang suka travel, adakah setiap air terjun, contoh kita pergi ke pantai, kita pergi ke air terjun, kita pergi mungkin pada malam yang gelap, kita tengok ke langit, kita tengok bintang-bintang yang indah, ada bulan purnama, bulan sabit, ada matahari, semua benda-benda yang berada dalam sekeliling kita ni, siapakah yang ciptakan? Dan pada diri kita, dan pada dalam diri kita ni ada sel, ada sistem, ada pembuluh darah, ada macam-macam hormon yang terlibat, ada mata, ada hidung, dan adakah benda yang sekompleks kita ni tak ada pencipta? So benda yang simple. So sekarang kita cuba tanya dia. So maka kesimpulan yang wajib untuk kita sampai daripada perbincangan ni ada satu je kesimpulan. Okey, tadi daripada ayat tadi tu, contohnya dunia ni, alam semesta ni, kita ni, macam mana kita boleh wujud? Ada beberapa kemungkinan saja kalau mengikut logik akal ataupun mengikut rasional. So yang pertama, adakah kita ni dicipta dari ketiadaan? Maksudnya tak ada apa-apa, fikir tak ada apa-apa. Daripada tak ada apa-apa tu ada jadi sesuatu. Maksudnya daripada tak ada apa-apa, kosong. Contohnya sekarang ni, tuan-tuan ada bilik kosong dalam rumah, tuan-tuan tunggulah 1,000 tahun ke, 1 juta tahun ke, kemungkinan lepas juta tahun tu tiba-tiba ada orang keluar, ataupun ada kerbau, ada iPhone keluar. Automatik daripada tiada pada ada. Mungkin tak?
Pertama, mungkin tak? Tak mungkin. Tak mungkin. Kerana daripada tiada, tak mungkin ada. Ada mestilah datang daripada sesuatu punca, cause and effect. Mesti ada yang penciptanya, barulah benda tu boleh ada. Walaupun saya punya mouse ni, mesti ada bahan-bahan dia, yang bahan asal dia untuk sebelum disusun, dicipta, didesign untuk menjadi mouse ni. Maksudnya mesti ada. So yang tu kemungkinan pertama ni tak mungkin. Adakah dia mencipta diri dia sendiri? Adakah kita ni cipta diri kita sendiri? So adakah, logik tak? Boleh tak alam semesta ni cipta diri dia? Maksudnya dulu dia tak ada, sekarang dia cipta diri dia. Adakah benda tu boleh ada dan tak ada dalam pada masa yang sama? Ataupun contoh yang lebih mudah lagi, bolehkah seorang ibu melahirkan dirinya? Logik tak? Tak logik. So maksudnya kemungkinan kedua ni pun tak mungkin. So ada daripada ketiadaan, tak mungkin. Mesti tak ada. Adakah dia diciptakan oleh diri dia sendiri? Adakah kita yang melahirkan diri kita? Tak mungkin. Itu pun tak logik. So kemungkinan yang ketiga, dia dicipta oleh sesuatu yang juga diciptakan oleh sesuatu. So contohnya, ni dicipta oleh apa? Dia ada plastik, dia ada komponen, dia ada besi, dia ada cermin, dia ada apa semua. Dia diciptakan oleh sesuatu, yang diciptakan oleh sesuatu, jadi alam semesta ni, kalau kita cakap dia dicipta oleh apa? So dia mesti ada punca ataupun pencipta ataupun yang di luar daripada dia. Contohnya kerusi, yang kalau tuan-tuan tengah duduk di kerusi, orang yang cipta kerusi tu bukanlah sebahagian daripada kerusi, betul? Dia di luar daripada kerusi. Jadi sama jugalah benda-benda, contoh orang yang mencipta laptop ataupun Steve Jobs, dia cipta iPhone, dia cipta Apple punya produk. So dia bukanlah sebahagian daripada produk-produk dia. Jadi itu juga kita boleh faham daripada segi logiknya, kita dah tahu dah pencipta tu di luar daripada ciptaan dia. Dan yang keempat pula, ni ada 4 kemungkinan. Saya hanya terangkan poin untuk G je, masa pun dah nak habis. Tapi insyaAllah kita akan cuba juga. So yang keempat kemungkinan ialah kita ni, dunia ni dicipta oleh sesuatu yang tidak tercipta, yang memang sentiasa wujud. So secara logik akalnya, yang pertama tu tak mungkin, yang kedua pun tak mungkin, yang ketiga, kalaulah dia dicipta oleh sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu, diciptakan oleh sesuatu yang diciptakan, sampai bila-bila pun takkan tercipta lah benda tu. Sebab sentiasa ada ke belakang. Siapa yang membuat ni? Siapa yang cipta Tuhan? Tapi apabila kita tengok yang keempat ni, kemungkinan keempat adalah kita ni, alam semesta ni dicipta oleh sesuatu yang kekal, yang abadi, yang mutlak abadi, yang sentiasa ada. Dan itulah sifat Tuhan yang kita ceritakan dalam Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. So Allah tu tidak diperanakkan dan tidak juga beranak. So itulah yang itu hanya untuk menerangkan G tu. Jadi kalau orang yang kita bercakap tadi tu, dia dah dengar apa semua, dia boleh setuju. Tengok dia setuju ke tak. Kita tak perlu sebut Allah pun. Kita hanya cakap 4 kemungkinan je. So adakah dia setuju dengan kemungkinan yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni, dia rasa dia setuju? Maksudnya yang kemungkinan alam semesta ni dicipta oleh satu entiti yang tidak ada mula dan tidak akhirnya. Dan dia tidak serupa dan dia mempunyai kehendak dan dia maha berkuasa. Jadi kalau kita boleh dapat kesimpulan kepada ke situ, itu maka kita selesailah satu poin, iaitu G tu. So daripada G tu kita akan pergi ke poin yang seterusnya, iaitu oneness, tapi masa tidak mengizinkan. Alhamdulillah sekarang kita hanya menerangkan tentang G. Harap siapa-siapa yang soalan pun mungkin kita tidak sempat nak address, insya-Allah esok saya akan cuba selesaikan keseluruhan topik ini, iaitu point ORAP, GORAP, keseluruhan GORAP, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan jawab soalan-soalan pada esok lah, insya-Allah. Jangan lupa pada malam ini dalam channel yang sama kita ada satu sesi bersama Dr. Jeffrey Irwan dan bersama Brother Ben Oy dengan bertajuk Sahabat Pun Ada Rasa Down. Jadi bermula pada 10 malam hari ini, insya-Allah tuan-tuan lepas tarawih ataupun tengah break di antara tarawih tu dan qiyamul lail, boleh juga ambil masa
sama-sama pergi kepada channel kita Facebook page Brother Lim Joy Soon, dan tontonlah, dan insya-Allah banyak motivasi, banyak pengajaran daripada kisah yang akan diceritakan oleh Dr. Jeffrey Irwan yang memang sangat-sangat berpengalaman dan sangat berpengetahuan tentang sirah Rasulullah dan sirah Nabi-Nabi. Jadi untuk itu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selamat berbuka tuan-tuan dan puan-puan. Segala yang baik daripada Allah dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri, dan insya-Allah nantikan esok pada waktu yang sama 6.30 saya akan cuba selesaikan bahagian kedua daripada perkongsian hari ini, iaitu Go-Rap. Hari ini ingat tuan-tuan, G, buktikan Tuhan itu wujud, dan esok saya akan ceritakan bila tuan-tuan tahu kesemua poin-poin ini, barulah dia akan lebih nampak lebih cantik lah. Sekarang ni mungkin agak masih lagi confused macam mana kita nak gunakan pendekatan Go-Rap ni, tapi insya-Allah nantikan esok kita jumpa lagi, dan pastikan tuan-tuan selesaikan bersama di akhir siri ini, dan insya-Allah tuan-tuan boleh aplikasikan dan mendapat manfaat daripada perkongsian yang kita buat ni melalui bengkel dakwah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih live ke?